Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi subuh ini kita dapat meneruskan kuliah pembacaan kitab Fiqh Al-Awlawiyat, dan insya-Allah kita teruskan kepada muka surat yang ke-265. Muka surat 265. Berkata pengarang hafizahullah taala, mana yang mesti didahulukan, melaksanakan syariat Islam atau tarbiyah dan penerangan? Di antara kesalahfahaman yang sering berlaku di tengah-tengah pejuang Islam ialah banyak di kalangan mereka, khususnya mereka yang terlampau bersemangat, memberikan semua tumpuan dan perhatian kepada permasalahan pelaksanaan syariat Islam, iaitu menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya undang-undang, terutamanya dalam perkara-perkara kanun keseksaan, hudud, qisas dan ta'zir. Memang perkara ini adalah merupakan satu bahagian daripada ajaran Islam yang tidak boleh dilalaikan atau diketepikan. Namun mengajukan tuntutan dan perbincangan mengenainya secara berlebihan, sehingga menjadikannya sebagai satu-satunya masalah yang paling penting dalam Islam, boleh menimbulkan beberapa akibat yang kurang baik terhadap perkembangan pemikiran dan kerja-kerja Islam itu sendiri, di samping menimbulkan tanggapan yang kurang baik terhadap kalangan orang awam, sehingga hal itu dijadikan kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk melemparkan tuduhan buruk terhadap Islam, syariat dan dakwahnya. Saya sudah sering kali mengatakan bahawa undang-undang sahaja tidak dapat membentuk sebuah masyarakat dan ummah. Namun yang dapat menciptakan masyarakat dan umat ialah pendidikan, ilmu pengetahuan dan tarbiyah. Kemudian barulah diperkenalkan undang-undang sebagai perisai dan perlindungan. Al-Qardawi hafizahullahu ta'ala di dalam subtopik ini cuba mengenengahkan satu topik yang sudah lama dibincangkan, di mana dia termasuk di bawah subtopik yang beliau juga telah nyatakan sebelum ini, iaitu tentang soal pendidikan atau tarbiyah mesti diutamakan. Ia berkaitan perkara apakah yang perlu diutamakan di antara pelaksanaan syariah yang disebut sebagai syariah Islam atau syariah, ataupun didahulukan tentang pendidikan, knowledge, tarbiyah, penerangan. Perlu kita jelaskan bahawa dalam topik ini bukan bermakna Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala menganggap syariah itu tidak penting. Itu bukan satu maksud yang dikehendaki daripada apa yang beliau nyatakan di sini. Kalau kita melihat kepada buku-buku beliau yang lain, beliau sendiri, Qardawi hafizahullah ta'ala sendiri, mengarang satu kitab, satu buku yang sangat jelas menunjukkan pendirian beliau. Syariatul Islam salihatun litatbiq fi kulli zamanin wa makanin. Syariat Islam sesuai untuk diaplikasikan, diamalkan, ditatbiqkan, dilaksanakan fi kulli zaman, di setiap masa dan di setiap tempat. Kitab beliau ini kalau dibaca, kalau dilihat, merupakan satu kitab yang jelas menunjukkan bagaimana syariat Islam itu suatu perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia,
Syariat Islam itu ialah sesuatu yang boleh atau sesuai diamalkan, diaplikasikan dalam semua masa, semua zaman. Kerana beliau menulis kitab tersebut hasil daripada jemputan ataupun hasil daripada pembentangan beliau dalam forum ataupun dalam satu seminar, dalam satu nadwah disebut, lebih kurang tahun 70-an, di mana beliau cuba mengenengahkan atau memperbetulkan persepsi negatif ataupun persepsi silap di kalangan mereka yang telah dididik dengan pemikiran ataupun dengan pemikiran barat. Kita kata bahawa syariat Islam ini bersifat kolot ataupun Islam itu bersifat kuno, Islam itu bersifat lama yang tidak sesuai lagi dan tidak boleh diamalkan di dalam zaman moden ini. Maka beliau cuba mengupas bagaimana syariatul Islam salihah, maksudnya syariat Islam itu sesuai dan boleh ditatbikkan, boleh diamalkan pada masa sekarang. Justru subtopik dalam buku ini yang beliau cuba nyatakan dari aspek perspektif fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan, prioritinya macam mana. So kita kena selaraskan pandangan beliau dalam bab ini mengenai pandangan beliau dalam kitab-kitab yang lain, di mana dalam bab ini beliau melihat dari perspektif keutamaan. Keutamaan perlu diberikan kepada aspek pendidikan, penerangan atau disebut sebagai tarbiyah kepada masyarakat. Artinya ilmu tentang pentingnya perkara tersebut, tentang syariah Islam itu sangat-sangat perlu diutamakan. Perkataan asy-syariah itu sendiri kalau kita lihat ialah satu perkataan yang sangat luas maknanya. Hari ini kita lihat perkataan syariah ini wujud dalam pelbagai perspektif. Bukan sahaja kalau dahulu kita sebut tatbik asy-syariah, pelaksanaan syariah ini, maka sebahagian atau segelintir daripada agamawan cuba memfokuskan atau membataskan kepada juzuk-juzuk tertentu. Juzuk-juzuk tertentu dengan makna seperti hanya difokuskan kepada al-hudud wal qisas wat ta'zir dan sebagainya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qardawi. Padahal perkataan syariah itu adalah satu perkataan yang sangat mulia, yang sangat penting, dan sebab itu kita lihat kalau dalam konteks maksud syariah itu sendiri ada dua pandangan ataupun kita kata dua maksud, dua definisi. Definisi yang pertama ialah definisi yang umum, dengan makna syariah al-Islam itu merangkumi segala aspek, segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari perspektif akidah, dalam bab muamalat, dalam bab ahkam fiqhiyah, hukum hakam fiqh, dalam bab akhlak, kesemua itu adalah merupakan asy-syariah dengan makna al-Islam, dengan makna ihdinas siratal mustaqim, itulah dia jalan yang lurus yang Allah Taala perintahkan. Kerana asy-syariah itu sendiri dari segi bahasanya diambil daripada perkataan syara'a. Syara'a dengan makna asy-syari', kalau dari segi bahasa maksud jalan. Asy-syari' itu maksudnya jalan. Syariah itu adalah jalan yang membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik dunia dan juga di akhirat. Itulah dia asy-syariah. Sebab itulah para as-salafus salih di kalangan alim ulama yang dahulu, di antara mereka seperti Al-Imam Al-Ajurri. Al-Imam Al-Ajurri menulis satu kitab, Kitabus Syariah. Tetapi dalam Kitabus Syariah tak ada cerita sedikit pun tentang hukum hakam fiqh, kerana ia adalah berkait dengan akidah, kepercayaan dan beriman kepada Allah, beriman dengan nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Asy-Syariah. Namun begitu definisi yang kedua ataupun definisi yang dianggap sebagai definisi mutaakhirin ataupun definisi khusus, di mana perkataan asy-syariah itu biasanya merujuk kepada perkara-perkara yang bersifat al-ahkam al-fiqhiyah, hukum hakam amali yang dilakukan oleh manusia seharian, yang merangkumi perkara wajib, perkara sunat, sama ada perkara makruh ataupun sebagainya, maka itu adalah masuk dalam kategori asy-syariah. Dan inilah yang diguna pakai sehingga ke hari ini, dan kebanyakan
kita kalau kita sebut syariah biasanya refer kepada hukum hakam fi'li ataupun hukum hakam amali. Sebab itulah kalau di setengah-setengah universiti, kalau di bawah fakulti ada fakulti syariah. Fakulti syariah ni dia tak, biasanya fakulti syariah kalau kita nak buat PhD, kita nak sambung belajar, nak buat dalam bidang tauhid, jangan pergilah kepada fakulti syariah ataupun pusat kajian syariah, kena pergi kepada Usuluddin, pusat Usuluddin. So pembatasan itu adalah datang daripada kefahaman ataupun definisi yang lebih khusus. Kalau dia dalam konteks muamalat perbankan Islam sebagai contoh, maka dia di sana adanya unit-unit atau division syariah division, kerana mereka lebih fokus kepada hal-hal berkaitan dengan amali dan fokusnya ialah dalam bab transaksi dan sebagainya. Tetapi maksud sebenar syariah itu adalah lebih umum, dan kita akan juga mengambil kira perkara berkaitan dengan akidah. Kalau sesuatu perbuatan transaksi ataupun sesuatu amali kita itu bercanggah dengan akidah, maka tetap dikira tidak patuh kepada syariah. So istilah hari ini sudah diguna pakai sebagai istilah yang meluas, bukan sahaja dalam muamalat, bukan sahaja dalam kajian amali ibadah dan sebagainya, bahkan lebih jauh daripada itu dalam soal pentadbiran. Mereka yang bercakap hari ini tentang maqasid syariah, indeks syariah kan, berkaitan bagaimana untuk mengaplikasikan takbir urus syariah yang baik dalam sesebuah organisasi. Kalau kita bercakap dalam konteks corporate governance, ada di sana corporate governance kan. Sebenarnya sebahagian besar daripada elemen-elemen corporate governance, iaitu takbir urus korporat yang baik, di sana adalah adanya apa kita kata requirement, tuntutan yang dikehendaki oleh syariah sendiri. Ketelusan itu adalah syariah. Transparency, bagaimana Nabi SAW sendiri telah lama menyatakan tentang aspek al-amanah dan as-sidqu, itulah dia asas kepada transparency. Kenapa wujudnya corporate governance? Kerana untuk apa nama kita kata, untuk menyusun atur sesebuah organisasi supaya dia mencapai objektifnya dengan baik tanpa ada elemen-elemen yang dikatakan sebagai penipuan, rasuah dan sebagainya. So itu sebenarnya adalah syariah. Sebab tu kita kata syariah ini luas. Kalau kita pergi kepada berkaitan dengan akhlak, itu juga sebenarnya adalah syariah. Berkaitan dengan sedekah, wakaf dan sebagainya, itu juga adalah berkait dengan syariah. Kebebasan, keadilan, itu semua adalah syariah. Kemuliaan anak Adam ataupun kemuliaan manusia itu sendiri, itu adalah syariah. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Justru segala perkara yang berkaitan dengan Islam, sama ada hal itu adalah wajib, hal itu adalah perkara yang sunat, ataupun makruh, ataupun perkara haram yang perlu ditinggalkan, atau perkara harus, maka ia tertakluk kepada apa yang disebut sebagai syariah. Jadi istilah hari ini timbul istilah syariah compliant. Apabila orang bercakap hari ini mengenai ESG, sustainability, maka itu sebenarnya adalah syariah juga. Cuma kita perlu melihatlah di mananya elemen-elemen sustainability yang align dengan syariah, yang sesuai, yang inline dengan syariah. Kemungkinan di sana ada yang tidak inline dari perspektif kalau dikatakan maksud sosial, social responsibility, ataupun kita mengambil kira bagaimana kita mendukung human right ataupun hak-hak kemanusiaan. Maka di sana adanya golongan transgender dan sebagainya kan. Dari perspektif mereka tu manusia, ya, mereka adalah manusia. Tapi perspektif menyokong apa yang mereka buat, mereka lakukan, memberi ruang yang luas seluas-luasnya untuk mereka melakukan tindakan mereka, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. So oleh kerana itulah perkara-perkara seperti itu kita kena ada perbahasan, kita kena ada satu dawabit, kita kata satu panduan, satu guideline, apakah yang dimaksudkan dengan syariah itu sendiri apabila diguna pakai dalam setiap organisasi ataupun setiap institusi.
Baik, topik ini sebagaimana saya katakan satu topik yang sangat-sangat penting, dan beliau cuba mengenengahkan tentang isu yang paling penting sekali yang dalam perenggan kedua tu dia dinyatakan yang paling penting untuk dapat membentuk sebuah masyarakat ialah pendidikan, ilmu. Akhirnya yang ditekankan oleh beliau ialah pendidikan. Itu adalah yang paling penting yang perlu diberi perhatian. Dengan keadaan teknologi, zaman teknologi hari ini, saya rasa sudah pasti kita perlu lebih agresif, kerana masyarakat mendapat ilmu dalam bentuk yang lebih cepat, ataupun dengan kata lain mendapat maklumat yang kadang-kala perlu disahkan. Maklumat itu kalau tanpa ilmu, kalau tanpa asas yang baik, semua maklumat yang diterima daripada internet, sama ada melalui YouTube, sama ada melalui TikTok dan sebagainya hari ini, maklumat itu kadang-kala diproses oleh mereka tanpa ditapis, dan mereka menyatakan itu adalah benar, itu adalah betul. So zaman hari ini pendidikan itu sangat penting, ilmu itu sangat penting. Gunalah apa jua teknologi yang ada. Macam hari ini kita ada live kan ni kan, live YouTube ataupun live Facebook dan sebagainya. Itu satu bentuk sebenarnya untuk kita menyebar luaskan ilmu yang ada itu, untuk kongsi sama dengan masyarakat yang ada di luar sana. Dan kadang-kadang orang tak guna secara fizikal, guna secara online lagi. Satu tempat itu, satu malam itu, satu program itu, satu masa boleh mengumpulkan semua orang daripada seluruh Malaysia. Maknanya dengan teknologi, gunakan kaedah yang betul untuk menyebarluaskan ilmu yang betul. Kadang-kadang kita tanpa batas, kita terima saja, lepas tu kita sebar je pula kepada orang. Itu adalah masalahan ummah yang ada sekarang. Walaupun kita tak tahu berita itu betul ataupun tidak. Kadang-kadang tulisan saja, kadang-kadang terjemahan tu bahasa cakap dengan bahasa Korea, terjemahan bahasa Melayu, kita pun percaya bulat-bulat. Kita pun tak tahu bahasa Korea, yang tahu baca subtitle bahasa Melayu saja. Kadang-kadang perkara itu adalah qit'ah ataupun kita kata video-video yang telah diambil dengan digabungkan dalam beberapa bentuk, ataupun cuba mewujudkan satu bentuk permusuhan di kalangan agamawan. Ada juga agamawan yang datang, agamawan ni datang, dia pun campur sama, kemudian dia ada bunyi pistol lagi, bang bang kan. So benda-benda seperti itu kadang-kadang objektif utama dia kadang-kadang bukan untuk ilmu, tapi untuk mewujudkan kita kata elemen provokasi, menakutkan manusia, ataupun elemen untuk mewujudkan perbalahan. Hatta elemen menakut-nakutkan manusia ini pun banyak. Sedangkan Nabi sendiri sebut dalam hadis, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman atau yurawwi'a akhahu. Tidak halal bagi seorang Islam menakut-nakutkan orang Islam yang lain. Itu tak timbul lagi permasalahan masyarakat ataupun masalah masyarakat hari ini yang mana mereka terikut-ikut budaya barat dengan budaya prank ataupun prank. Budaya yang cuba buat asalnya dia nak bergurau, tapi dalam bentuk yang mana menakut-nakutkan manusia. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Itu tak masuk lagi bab tu kan. Sedangkan Nabi kata jangan seorang itu menakut-nakutkan saudaranya. Bayangkan tuan-tuan, kenapa Nabi sebut hadis tu? Hadis tu kisahnya ialah seorang sahabat Nabi, dia tidur, kawan dia ni kalau tak silap ambil satu selipar dia ataupun satu tali selipar dia dan disembunyikan. Dia terkejut, tidur tengok tak ada. So dia susah hati. Nabi tengok perkara tersebut, Nabi kata ya la yahillu li muslimin. Jangan, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakutkan kawan. Samalah. Sebab kita seolah-olahnya mendatangkan rasa susah dalam hati manusia. Betul tak? Mendatangkan rasa susah di kalangan orang Islam yang lain. So samalah perkara tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh kerana itu pendidikan satu perkara yang sangat-sangat penting. Bukan maksud pendidikan itu pendidikan di universiti sahaja, tapi dia pendidikan daripada asas. Itu yang paling penting. Daripada pendidikan rendah, istilah kita pendidikan rendah,
Sebenarnya itu adalah asas. Kalau di Indonesia sekolah dasar, sekolah asas, bukan sekolah rendah. Kita merendah-rendahkan sekolah rendah. Mula kalau jadi cikgu sekolah rendah, saya cikgu sekolah rendah sahaja. Je tu bunyi. Sebenarnya itu sekolah ibtidai, permulaan. Sekolah dasar, sekolah yang penting. Maknanya pendidikan itu bermula bagaimana diberi faham kepada anak-anak tentang Islam, tentang syariah. Syariah ataupun Islam ini adalah agama yang sangat-sangat komprehensif, yang menyeluruh. Ilmu-ilmu yang diajar oleh guru-guru bukan sahaja ilmu itu, ilmu Islam, ilmu agama dengan makna ilmu agama dengan subjek pendidikan Islam, tapi subjek-subjek lain. Bagaimana seorang guru mengaitkan setiap perkara itu dikaitkan dengan Islam. Mengajar matematik tapi kaitkan dengan Islam. Macam mana diberi pendedahan ataupun training kepada guru tersebut. Perspektif itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Bila mengajar sains, bagaimana nak kaitkan dengan sains ni, alam yang dicipta oleh Allah Ta'ala itu, kaitkan dengan ketuhanan daripada kecil, daripada bawah. Kadang-kadang benda itu hanya menjadi inisiatif individu. Sebab kadang-kadang dalam silibus tak sebut. Betul tak? Mana ada nak sebut. Kita mesti silibus tu nak general. Betul tak? Tuan buka buku teks, ada ke cerita, wallahualam saya pun tak baca buku teks lah. Buku teks sains katakan. Buku teks sains darjah 2. Ada tak dia sebut elemen-elemen yang cuba dia terapkan nilai ketuhanan itu sendiri? Wallahualam. Kalau tuan-tuan cikgu ada, bagi tahulah saya pun tak pasti. Tapi nak beritahunya pentingnya perkara tersebut. Dididik kita sendiri di rumah. Kita sendiri di rumah, bagaimana kita terapkan pendidikan agama itu dengan anak-anak kita. Ketika kita makan bersama, adakah kita pernah menyebut bahawa makanan ini datangnya dari rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sekali pernah ke kita sebut? Just nak didik dengan cucu, kalau yang ada cucu, cakap dengan cucu kali, kan, nak ajar, nak didik dia. So benda-benda itu adalah sebenarnya pendidikan daripada awal. Kita semualah, termasuk saya sendiri, bagaimana kita menerapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Sebab itu dikatakan di sini sangat-sangat penting oleh beliau Qardawi hafizahullah taala menyatakan pentingnya untuk menerapkan pendidikan. Sebab masyarakat di sana dahagakan sebenarnya pada ilmu. Ada yang jahil, ada yang tak jahil, saya saja, ada yang cuba mempersendakan agama, ada, kan? Mungkin sebab mereka jahil, atau mungkin sebab mereka tak jahil, cuba mempersendakan agama. Bagaimana pula orang yang awam, yang jahil, yang melihat perkara tersebut? Semalam tersebar berita tentang orang pakai ihram, perempuan pakai ihram di Mekah. Kalau tuan-tuan sampai WhatsApp lah dan sebagainya, kan, ataupun tengok, kan, dikatakan rakyat Malaysia nama apa, tak ingatlah saya, kan, dalam tu sebar WhatsApp tu, kan. Wallahualam sama ada betul ataupun tidak betul, tapi perkara tersebut adalah perkara yang perlu kita didik masyarakat. Maknanya parahnya keadaan masyarakat hari ini, kan. Sudah berani melakukan sesuatu yang, kalau betul melakukan sesuatu yang haram di depan Kaabah, tempat Al-Haram ini. Kenapa nama Makkahul Mukarramah, Kaabah nama Masjidil Haram? Al-Haram tu maknanya mulia, kan. Maknanya haram ni tempat yang dihormati. Haram itu makna haram. Jadi perkara-perkara seperti itu pentingnya kita kembali kepada Islam dengan makna kembali. Pendidikan itu perlu diperjuangkan. Seterusnya apa kata pengarang kita? Jadi perkara ini hanya kita berikan perhatian dan tumpuan sesuai dengan kadarnya sahaja. Sementara itu tumpuan dan perhatian yang lain kita berikan kepada program pendidikan Islam yang integrated dan sesuai dengan tuntutan kekinian. Diterjemah sedap, kekinian yang kita sediakan sebagai wacana utama untuk mendidik generasi Islam sejak mulai peringkat tadika. Dia sebut, saya sebut tadi sekolah rendah, dia sebut tadika lagi, betul lah. Maknanya daripada peringkat dasar, bahkan sebenarnya dari peringkat dilahirkan itu. Sebab itulah dalam Islam bila dilahirkan seorang bayi, kalimah pertama ialah Allahu Akbar.
bapanya ambil, terus azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak mengajar di situ tauhid kepada Allah Ta'ala, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kita dalam kehidupan kita ni semuanya adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Islam. So itulah yang paling penting. Sebab tu daripada tadika disebut berterusan sampai ke peringkat perguruan tinggi dengan satu kurikulum yang sesuai dengan lunas-lunas Islam, metodologi yang menarik, up to date, dan sarana audio visual serta penggunaan hasil rekaan teknologi canggih. Ya, hari ni saya rasa dalam buku-buku teks, kalau tak silap saya dah ada QR code. Tuan-tuan tengok kan? Nak tengok tak buku-buku teks anak-anak kita sendiri? Ke tak tengok, pakai beli je, serah ke bini sebulan-bulan 100% supaya dia lah tengok kan. Dan kan ada QR code, kadang-kadang kanak-kanak dia boleh guna handphone untuk tengok kan. Guna handphone kita lah kalau budak sekolah rendah kan. Handphone dia tak ada lagi, kecuali tuan-tuan dah beli kat dia kan. Tapi hati-hati, anak-anak ni kalau beli dengan teknologi hari ni, dengan internet yang tanpa batas ni, takut bukan belajar bila boleh dapat handphone ni, duk tengok TikTok je kan. Saya tak ada akaun TikTok, mungkin tuan-tuan tahulah akaun TikTok kan. Saya tak ada akaun TikTok. Kalau kita beli handphone, kadang-kadang ada dah dalam tu dia punya apps TikTok kan. Dah ada punya apps. Kalau iPhone saya ni rasa tak ada, dia kena download dulu. Ada setengah-setengah iPhone, ada setengah-setengah telefon, smartphone dia dah ada TikTok di situ, cuma kita buat akaun. Tapi automatik kita boleh tekan, boleh tekan walaupun kita tak ada akaun. So benda-benda seperti itu perlu canggih, perlu up to date. Maknanya teknologi itu diterima dalam Islam, teknologi. Tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu mengikut jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau teknologi itu tidak diterima dalam Islam, bagaimana pula dengan handphone yang kita pakai, bagaimana pula dengan iPad, bagaimana dengan laptop, bagaimana pula dengan segala bentuk teknologi. So teknologi itu diterima, tapi bagaimana kita menerima teknologi tersebut? Dengan hari ini kita pun tak reti blockchain kan, kita pun tak reti apakah benda blockchain tu, bagaimana dia berjalan, bagaimana blockchain itu boleh menghubungkan di antara satu perkara dengan satu perkara kan. Sebab itulah hari ini orang duk bincang bagaimana kita nak menggunakan kaedah sedekah ataupun zakat dengan menggunakan kaedah blockchain. Kerana blockchain ni boleh dapat kita identify dia pergi ke mana. Sebagai contoh, duit tu masuk kat sini, pergi kat mana, soalannya dia boleh trace benda tu. So benda-benda seperti itu adalah benda-benda yang dianggap penting, khususnya dalam pendidikan terapkan. Jadi dari segi teknologi je ada, tapi dari segi kontennya, bagaimana dia nak mewujudkan konten itu adanya elemen-elemen syariah, elemen-elemen ketuhanan, supaya manusia yang lahir hari ini dia tidak jauh, tidak bercerai daripada Tuhan. Bila dia menjadi saintis, bukan saintis yang jauh daripada Islam, dia menjadi teknologis yang tidak jauh daripada Islam, yang dekat dengan Islam, dekat dengan Tuhan. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Jadi kesemuanya itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan untuk memenuhi tuntutan hidup zaman moden. Zaman dia tulis buku ni tak adalah canggih smartphone macam hari ni, tapi dia dah fikir benda tu kan. Tuan-tuan tengok, maknanya teknologi ni suatu perkara yang akan berjalan dengan cepatnya. Kita tak sempat nak kejar, tuan-tuan. Zaman kita masa kecil-kecil dahulu tak reti apa, sebab handphone pun tak ada. Kalau ada telefon satu rumah berebut nak angkat. Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan mungkin zaman tuan-tuan lagilah telefon tak ada kan. Zaman saya kecil tu dalam 80-an, telefon baru beli kan, berebut adik-beradik nak angkat, tuan-tuan. Nak angkat sebab apa? Rasa macam hebatnya ada telefon kat kampung kan, betul tak? Hari ni telefon tu tak ada orang nak angkat lah, sebab ada masing-masing kat sini. Telefon berbunyi tu, pergi angkat, suruh orang lain pergi angkat. Telefon ada, tapi tak naknya angkat sebab telefon dah ada kat sini. Manusia pun kadang-kadang jadi malas lah juga.
Kalau dulu pasang kipas tu kena bergerak, sekarang tak payahlah bergerak kipas. Semuanya pakai remote control, tuan-tuan kan. TV pun sama. Kalau TV zaman dulu kena buka pintu lagi. Kan TV yang zaman dulu yang ada tu kan, kena buka pintu dia pulas. TV macam tu. Lepas tu hitam putih lagi. Saya mula-mula kecil tu, TV rumah tu TV hitam putih dulu. TV kecil yang ayah saya, arwah ayah saya kan, dia beli TV kecil saja dulu. Lebih kurang tahun 80-an lebih lah barulah beli TV baru. Masa tu masuk TV3 tahun 80-an kan. Masuk TV3 baru ada. Masa tu TV1 dan TV2. Maknanya teknologi ni kalau kita pejam mata pun, kita tak hirau pun, orang lain buat lebih maju lagi. Tapi yang masalah ni kita tak boleh pejam mata ialah agama ni. Dan bagaimana kita masukkan nilai agama dalam semua perkara tersebut. So dengan begitu maka akan nampaklah kesempurnaan Islam, keadilan hukum, keagungan Al-Quranul Karim, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keseimbangan peradaban serta kekekalan ummahnya. Sistem pendidikan Islam yang menyeluruh ini adalah suatu kemestian, bukan hanya terbatas kepada pengajaran subjek-subjek agama dan pengajaran Islam sahaja, bahkan ianya juga mestilah dipraktikkan dan dimasukkan ke dalam pengajaran subjek-subjek sains, bahasa, sastra dan seni tanpa ada pemisahan. Bagaimana saya nyatakan tadi. Maknanya kena ada bagaimana Islam itu diterapkan dalam pengajaran sains tersebut. Bila orang mengajar sains, cerita tentang gunung ganang, kayu kayan, cerita tentang kehidupan, kan, tentang haiwan yang mana melahirkan anak yang banyak, yang mana melahirkan anak yang sedikit. Kalau tuan-tuan belajar sains darjah 2, anak saya darjah 2 tu belajar sains dah kan. Dulu kita sains tak belajar kan, ke belajar lupa alam dan manusia dulu zaman saya lah. Zaman tuan-tuan saya tak pastilah kan. So bagaimana seorang guru sains itu boleh menerapkan sedikit elemen kejadian binatang yang beranak banyak dengan beranak sedikit ni, yang bertelur banyak dengan bertelur sedikit. Dia cerita benda tu, tapi bagaimana dia nak terapkan, itu semua adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So itu penting, walaupun kita nampak simple. Budak-budak tak boleh cerita panjang. Tak cerita bagaimana, apakah ayat Al-Quran yang menunjukkan. Tak perlu cerita benda tu. Kalau cerita benda tu lopong dia. Budak-budak darjah 2, darjah 1 ni hanya cerita ini adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia juga diciptakan oleh Allah. Manusia ni adalah makhluk yang melahirkan anak yang zuriat yang tak ramai lah maksudnya. Ke ada sekali lahir tu? Ada, tapi jarang-jarang berlaku lah kan. Kembar 10 ke kembar berapa yang latest yang baru ni kan. So itu jarang-jarang lah kan. Tapi biasanya seorang. So maknanya kita kaitkan benda tu dengan ketuhanan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak susah pun. Sebab tu saya kata kadang-kadang inisiatif tu inisiatif individu. Saya rasa dalam silibus dia tak ada sebut lah benda tu kan. So jadi perlu ada satu training yang khusus untuk guru-guru, khususnya guru-guru sains yang beragama Islam ini. Apa yang penting untuk mereka lakukan, khususnya untuk melahirkan anak-anak yang faham tentang Islam dalam semua subjek, sains, bahasa. Bila cerita tentang bahasa kan, belajar bahasa kena masuklah. Jangan belajar bahasa pula tak masukkan langsung. Masukkan budaya bahasa tersebut. Yang negatif pun masuk. Tam-tam mengajar bahasa Inggeris, masuk budaya Inggeris yang mungkin tidak selari dengan Islam. Itu tak betul lah kan. Cerita tak apalah, cerita saja apa yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya kalau ajar bahasa, termasuk bahasa Inggeris, di sana ada elemen Islam dalam tu. Bukannya tak ada. Sebab dalam bahasa Inggeris ada certain perkara tu kan, kita tunjuk bagaimana lembutnya cara untuk reply kepada sesuatu. Betul tak tuan-tuan? Dia ada bahasa yang polite disebut kan. So kita ajar, itulah sebenarnya yang dikehendaki dalam Islam. So bahasa, sastra, seni,
yang disebut hari ini dengan seni Islam, kan? So tak ada pemisahan. Ruh dan semangat Islam mestilah ditanamkan dalam semua bidang mata pelajaran, sama ada sains perubatan, kemasyarakatan, politeknik disebut, sastra, bahasa seni dan lain-lainnya. Di samping ianya juga mesti diserapkan ke dalam semua aktiviti kurikulum sekolah, supaya para murid sentiasa tumbuh dan berkembang di dalam suasana Islam dan merasa berbangga dengan keagungan Islam dan umatnya. Dengan metodologi tarbiyah seperti ini, maka anak-anak didik kita akan tumbuh dan berkembang mengikuti lunas-lunas agama dan dalam suasana Islam, sehingga jiwa, akal, fikiran, jasmani dan mentaliti mereka menjadi dewasa dengan cara seimbang. Ini yang kata keseimbangan di antara dunia dan akhirat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila sebab Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya, kan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kamu, cari akhirat, tetapi jangan lupa bahagian kamu daripada dunia. So keseimbangan tu perlu ada dalam kehidupan kita. Bila kita belajar dalam ilmu profesional, ilmu berkaitan dengan teknologi, ilmu berkaitan dengan sains, ilmu yang bukan khususnya kepada pendidikan Islam ataupun agama, terapkan dengan agama supaya ia seimbang. Sama juga belajar agama, fokus kepada agama, terapkan dengan apa yang perlu menjadi ilmu kehidupan mereka. Kalau mereka tak ada langsung, susah juga, kan? Tak ada langsung tentang hal berkaitan dengan keduniaan. At least bagaimana mereka tahu skill. Sebab tu hari ini tumbuh satu college yang baiklah, college tahfiz yang mana fokusnya untuk kumpul anak-anak tahfiz, bagi mereka skill. Kerana sebahagian daripada mereka ada juga tidak ada skill. Tidak ada skill dari sudut, maksudnya mungkin mereka boleh ada kemahiran dari perspektif kemahiran yang mereka boleh bertukang dan sebagainya, supaya mereka keluar sebagai tukang yang hafiz Al-Quran. So sangat baik perkara seperti itu. Cinta kepada Rabbnya, sayang kepada umat dan tanah airnya, suka bekerjasama dan bertolak ansur dengan sesama Muslim, dan dapat diharapkan untuk kebaikan masa depan umat Islam sejagat. Di samping ada satu tugas lagi yang tidak boleh dipandang ringan, iaitu menangkis dan menumpas falsafah pemikiran dan ideologi materialism serta etis yang sangat bercanggah dengan prinsip-prinsip akidah Islamiah yang wujud di tengah-tengah masyarakat. Itu pun satu. Selain daripada terapkan, bagaimana kita nak menangkis kefahaman yang silap khususnya berkaitan dengan Islam. Selain daripada itu, perhatian dan penumpuan juga mestilah diberikan kepada masalah penerangan dan media massa yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi arus pemikiran, perasaan, sikap dan selera individu serta masyarakat. Saranan ini tidak boleh kita serahkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran dan risalah Islam sebagai satu-satunya sumber pedoman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu ada dua tugas yang perlu dilakukan. Beliau nyatakan dua tugas yang penting. Yang pertama, mempersiapkan tenaga-tenaga Muslim yang cekap dan terampil dalam bidang penyiaran, informasi, penerangan dan menguasai selok-belok media massa dalam setiap bidang. Dengan begitu mereka akan mampu menampilkan nilai-nilai murni Islam dalam menggunakan saranan ini. Juga termasuk ke dalam tugas ini mempersiapkan insan-insan seni Islam di berbagai bidang, nyanyian, sandiwara dan filem. Di sini kita memerlukan orang-orang yang mampu menulis cerita berunsur pendidikan Islam dan kemudian mengubahnya menjadi sebuah skrip atau senario, dan para sutradara, pelakon-pelakon dan semua kru yang terlibat dalam pembuatan sebuah filem. Tugas-tugas seperti ini bukanlah mudah kerana banyak halangannya, sama ada dari segi syarak dan lainnya. Kita wajib mencari jalan keluar yang paling sesuai dalam masalah ini. Umpamanya dengan cara berperingkat demi berperingkat, sedikit demi sedikit, namun dalam satu perancangan yang jelas demi untuk mencapai kesempurnaan pada satu masa kelak. So Al-Qardawi hafizahullah ta'ala menyatakan ada tugas yang sangat-sangat penting. Yang pertama sekali ialah siapkan tenaga mahir dalam bidang-bidang berkaitan dengan informasi ataupun penyiaran, media massa ginilah. Kalau kita lihat dalam zaman moden ni, pada pandangan saya pribadi, zaman teknologi ni
tak sempat nak ajar anak-anak kecil ni zaman Internet of Things 4.0 IR ni, Industrial Revolution 4.0 ni, semua perkara kadang-kadang mudah mereka belajar. Mereka belajar sendiri sebelum sempat mereka masuk universiti pun kadang-kadang mereka dah tahu dah bagaimana mereka nak buat video, mereka nak create benda ni kan. Lebih tahu daripada kita lagi yang mengajar. Tuan-tuan tahu tak? Dan kalau saya mengajar di universiti, keperluan universiti kadang-kadang nak mengajar pun kadang-kadang kena blended, sebagai blended learning sekarang kan. Kalau tuan-tuan tahu blended learning. So benda ni campur lah, pakai rekod video lah, buat benda ni lah. Bila kita suruh saja mereka buatlah infografik dan sebagainya, mudah je budak-budak ni buat. Sedangkan mereka bukanlah belajar dalam bidang teknologi, tapi mereka tahu. Itu saya kata mereka hidup dengan zaman tersebut. Dalam marketing sekarang ni orang ada sebut tentang creative content, betul tak? Nak buat kreatif. Yang tuan-tuan tengok TikTok dan macam-macam TikTok tu, dia kata creative content. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun. Tuan-tuan kenal tak apa nama Khaby Lame tu kan? Dia kata creative content. Mungkin apa yang dia buat tu hanyalah dia tiru yang orang lain, yang kemudian dia kata benda tu mudah saja, kenapa buat susah-susah? Dia pun jadi bintang apa nama TikToker yang paling terkenal sebagai contoh. Kita nak dalam marketing orang guna creative content. Bagaimana nak market produk, tapi kita nak market Islam kita. Maksudnya nak promote Islam kita tu. Kena gunalah mengikut kaedah zaman sekarang, tapi dengan ada panduan lah bagaimana dalam Islam. Sebab tu dia sebut kat sini, lahirkan mereka ini bukannya benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Bagaimana kita nak jadikan di garis panduan yang sesuai dengan syarak. Dan takut nanti bila kita buat suatu kreatif konten, kita menyentuh peribadi seseorang, kita soalannya memfitnah seseorang, mengejek-ngejek sesuatu kaum, maka itu tak boleh. So dengan lahirnya blog, dulu blog orang tak cara sangat dah blog sekarang kan, blog apa nama video dengan YouTube dan sebagainya, apa nama, kita boleh hasilkan e-book, kita boleh hasilkan infografik dengan ada IG-nya sekarang dan sebagainya. So gunalah perkara tersebut. Kalau masjid pun ada TikTok hari ni, ada akaun TikTok Masjid Kota Damansara. Anak-anak muda hari ni dia tak suka tengok video-video yang lama panjang-panjang ni. TikTok ni video dia ringkas sikit je kan, berapa saat saja, berapa seminit ke berapa. Kalau tahu beritahu saya lah. Tapi dia pendek je lah, video pendek saja, tak panjang, mungkin dalam seminit saja. Sebagaimana nak buat konten tersebut, menyebarkan dakwah. Kalau ada program-program ceramah agama ke apa ke, gunalah TikTok sekali-sekala untuk buat iklan. Budak-budak pun tengok TikTok kan. Oh, dia kata ada, dia menarik. Mungkin menarik bagi dia pun datang. So itu maknanya aspek dakwah. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mengadakan pendekatan dengan insan-insan seni yang menguasai media masa hari ini supaya mereka lebih meminati dan menyukai ajaran Islam. Memang banyak di kalangan mereka yang beragama Islam dan sentiasa menunaikan solat 5 waktu serta puasa di bulan Ramadan. Mereka menyangka kerana lingkungan dan kefahaman mereka terhadap Islam yang terbatas, bahawa semua lakonan dan tingkah laku mereka di bidang seni dan hiburan selama ini tidak bercanggah dengan Islam dan tidak menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala. Mereka mungkin sebahagian daripada mereka ada yang mengetahui dan menyedari perkara ini, namun gaya hidup yang mereka ceburi membuat semua itu tidak terasa lagi, bahkan cenderung tidak diambil kira. So mereka sebenarnya, dia kata yang keduanya ialah mendekati golongan penyiaran ataupun disebut sebagai insan seni inilah. Sebahagian daripada mereka ada yang memang betul-betul tak tahu pun itu yang sebenarnya yang sepatutnya dilakukan dalam konteks Islam. So tugasnya ialah tugas para pendakwah, tugas para pejuang, para gerakan Islam untuk masuk ke dalam bidang tersebut. Tugas kita adalah mengadakan pendekatan dan persefahaman dengan mereka dengan cara menyedarkan mereka akan tanggungjawab sebagai seorang insan Muslim yang memikul tugas-tugas tertentu di pentas kehidupan ini. Mudah-mudahan mereka akan segera kembali kepada Allah, bertaubat dan membetulkan kesilapannya selama ini, kemudian bergabung bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan Islam mengikut bidangnya masing-masing. Kita tak boleh keluarkan orang tu daripada bidang tersebut. Kalau dia asal bidang tersebut dan naluri dia, cara dia begitu, cuma bagaimana kita nak perbetulkan apa yang dia buat sebelum tu dengan cara yang baru, dengan cara yang lebih
diterima oleh syariah. Walaupun mungkin tidak semua lagi terima, tapi at least cara berperingkat disebut at-tadarruj. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, banyak kita saksikan insan-insan seni, sama ada lelaki atau perempuan, kembali dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, mengubah haluan hidup mereka dengan meninggalkan dunia seni dan hiburan supaya selari dengan lunas-lunas Islam yang menjadi agama dan keyakinan. Ramai di kalangan mereka dah kembali. Kalau dahulunya macam ni, sekarang lebih baik. Dan bila mereka kembali kepada Islam, return to Islam ni, seolahnya mereka dapat cahaya yang baru, dan mereka pula kadang sebahagian mereka lebih kuat lagi semangatnya dalam agama, lebih kuat lagi. Tak apalah mereka masih lagi dekat dengan, kita kata, seni dan hiburan, tapi gunakanlah seni dan hiburan mereka itu untuk dalam perspektif menguatkan agama itu sendiri. Kalaulah mereka boleh terus bertahan dalam bidang yang sama dengan satu penampilan dan konsep baru yang selari dengan ajaran Islam, adalah lebih baik, kerana mereka telah memiliki pengalaman dan kepakaran tertentu dalam bidang ini di dalam hati. Dengan itu mereka akan dapat meluruskan persepsi dan kefahamannya terhadap hakikat kehidupan manusia, alam raya ini, dan kewujudan Rabb yang Maha Pencipta. Mereka akan menyedari tugas, tanggungjawab dan risalahnya di pentas dunia ini, di samping mereka juga sedar ke mana mereka akan kembali nanti. Mereka akan dapat menjawab semua pertanyaan yang membingungkan orang-orang yang tidak beriman, seperti siapakah saya? Buatlah rancangan siapakah saya, sebagai contoh saja. Nak ceritanya, kalau mereka dah kembali bertaubat, merekalah yang menggunakan metod yang sama, cara yang sama, bidang yang sama, tapi metod tersebut adalah untuk cerita tentang siapakah kita. Maknanya kembali kepada ketuhanan lah, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian, dari manakah saya datang, ke manakah saya akan kembali? Bagaimana dia nak buat satu konten cerita yang menunjukkan bahawa kita ni akhirnya kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kena ada gabung dengan golongan-golongan yang seperti ini. Dan orang syariah, orang agamawan perlu memberi panduan, yang mana yang boleh buat, yang mana tak boleh buat. Di manakah saya sebelum dilahirkan di dunia ini? Apakah yang akan berlaku setelah kematian? Apakah tugas-tugasku selama hidup di dunia sampai menjelang kematian? Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang sama ada yang asalnya non-Muslim masuk Islam, yang revert ini, ataupun orang yang dulunya lupa tentang Islam walaupun dah asal Islam, kembali kepada Islam. Kadang-kadang mereka ni terfikir kembali, datang dalam kepala mereka, lepas mati ni pergi ke mana. Itu je punca. Kadang-kadang punca dia kembali kepada Islam sebab fikir kita hidup di atas dunia ni bukannya kekal, sementara saja. Selepas dia tengok adik-beradik dia ada mati, tengok ayah meninggal, kemudian tengok kawan-kawan juga, kat mana sebenarnya dia kembali? Kita kembali. So hanya keimanan dan akidah Islamiyah sajalah yang dapat memberikan jawapan memuaskan terhadap soalan-soalan tersebut, sehingga kehidupan ini terasa penuh erti dan mempunyai tujuan yang jelas. Tanpa keimanan ini, manusia akan menjadi laksana debu-debu yang berterbangan, tidak memiliki matlamat dan tujuan yang jelas, sebab tidak ada erti apa-apa jika dibandingkan dengan alam raya yang sangat luas ini. Sikit lagi saya nak baca habiskan yang ini. Umur mereka yang relatif singkat dan kekuatan mereka yang sangat terbatas tidak akan mampu menghadapi pergolakan alam raya yang sering mengancam keselamatan mereka, seperti gunung meletup, gempa bumi, kekeringan, kebanjiran dan seumpamanya. Ilmu pengetahuan, sains moden dan teknologi canggih yang manusia miliki sekalipun tidak akan mampu menghalangi dan mencegah pergolakan alam raya tersebut. Mereka mestinya bersikap seperti kata Umar bin Al-Khattab, demi Allah, tidak ada satu tempat pun yang dahulu aku pernah suarakan kebiasaan jahiliah, melainkan aku suarakan dan tampilkan juga keagungan Islam di tempat itu. Tengok Umar bin Al-Khattab, masa dia zaman jahiliah, kat mana tempat yang dia suarakan kejahilan ketika itu, kat situlah dia pergi untuk suarakan Islam. Maknanya dia guna tempat yang sama. Samalah seperti orang yang asalnya dalam bidang ini, dia pergi untuk sampaikan Islam juga dalam bidang yang sama. Jangan suruh dia tarik dia, suruh buat benda lain terus secara total, takut nanti dia putus sekat. Start kat situ, akhirnya dia tak dapat buat apa, dia kembali balik kepada kerja dia yang asal.
Akhirnya bahawa tugas-tugas yang cukup berat ini tidak akan dapat kita jayakan melainkan dengan kerjasama dan perhatian dari semua pihak yang terlibat dalam perjuangan Islam dan mengusahakan untuk membersihkan semua halangan dan rintangan demi mencapai kejayaan tersebut. So akhirnya kata Qaradawi kena bekerjasama dan ia kembali kepada pendidikan. Hak yang dia sebut awal-awal dalam subtopik tadi, akhirnya kepada pendidikan. Kita kena ada pendidikan yang sistem yang jelas bagaimana nak menerapkan Islam dalam semua aspek kehidupan manusia. Saya rasa sekadar itulah untuk kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung pada masa yang lain. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. 2 soalan. Bolehkah saya mencuri sedikit masa untuk tunaikan solat duha ketika bekerja? Mencuri tu ayat soalan. Okey. Baik tuan-tuan. Soal untuk membuat sesuatu ibadah ketika mana bekerja. Okey, dan ibadah tersebut bukan ibadah wajib, ibadah sunat. Bukan ibadah wajib. Kadang-kala kita di kalangan masyarakat ni dalam bab khusus tak kiralah, dia banyak perspektif. Dari perspektif majikan sebagai contoh. Kadang-kala dalam bab apa nama ni? Pekerja-pekerja dia membuang masa kan dengan minum, dengan pergi keluar, dia tak tekankan sangat benda itu. Tapi dalam aspek kalau nak buat ibadat nampak sikit saja, dia mula bising. Soal masa ni untuk kita melakukan sesuatu kerja kita ini sebenarnya satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tanamkan dalam perspektif kita sekarang ni, kerja yang kita buat nak cari rezeki itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala juga. Itu satu. Itu adalah ibadah. Bukannya kita duduk buat kerja ni hanya nak duit saja, tak. Kita duduk buat kerja kita itu sebenarnya adalah ibadah. Konsep ibadah ni adalah luas. Dia ada ibadah umum dan ibadah khusus. Tapi kalau sekiranya katakanlah kerja dia itu memang tak boleh tinggal. Kalau dia tinggal memberi kesan kepada majikan dia atau memberi kesan kepada so dia hendaklah fokus kepada kerja tersebut. Kerana itu adalah amanah yang diberikan. Tetapi kalau sekiranya dia lakukan ibadat solat duha sekejap, solat duha banyak mana sangat kan masa dia 2 rakaat, dan tidak memberi kesan apa-apa, ataupun dalam tempoh yang dia katakan kerja yang dia buat tu perlu dipantau oleh dia, tapi dia rasa dalam tempoh tu tak perlu dipantau, katakanlah tak perlu dipantau, dia ada serta masa ke sebagai contoh, maka dia ambillah celah masa tu melakukan solat duha. Yang pentingnya apa yang dia buat tu tidak mengabaikan sesuatu yang wajib. Itu yang penting. Tidak mengabaikan satu. Dan dia tak boleh standardize pada semua orang, sebab kerja orang tu berbeza. Kalau kerja jaga mesin, pergi solat duha, tinggal mesin tu membahayakan seluruhnya, itu tak boleh buat. Sebab tu saya kata tak ada sesuatu yang standardize jawapannya. Tapi dia sebut soalan mencuri sedikit masa tu, saya tak pasti. Kalau sekiranya memang kerja tu memang tak boleh tinggal, jangan tinggallah. Sebab mungkin takut mendatangkan mudarat yang lain. Tapi kalau tak ada mudarat, tak ada masalah, boleh buatlah. Ataupun boleh buat ibadat yang lain. Tengah buat kerja boleh baca Quran, bacalah Quran, qul huwallah, baca qul huwallah, tu pun boleh ibadat. Betul tak tuan-tuan? Maknanya jangan kita spesifikkan ibadah yang kita buat tu macam tu. Masa lain kita boleh buatlah, cuma ni masa kerja. So pada saya, dia melihat kepada keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, dalam konteks negara Islam kita yang majoriti orang Islam dan sistem menyebarkan ilmu dan penerangan yang canggih, terutama dalam melaksanakan ketentuan hukum hudud, jaga nyawa, keturunan, harta dan lain-lain, isunya sampai bila beralasan nak terapkan pendidikan, dan bukankah ini juga untuk menjaga akidah? Dan 60 tahun kita merdeka, adakah kuasa politik juga dapat membantu dan selesaikan persoalan ini? Mohon pencerahan. Baik, politik adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam Islam. Kalau kuasa politik tak ada dalam Islam, terabailah juga kita kata segala perkara yang berkaitan dengan Islam. Kalau orang Islam tak pegang politik, memang terabailah. Semuanya orang bukan Islam kat atas. Macam mana nak terapkan nilai-nilai ni?
So politik adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting. Dan politik itu bukan bererti satu aspek, satu juzuk saja. Dia segala perkara lah. Bagaimana pentadbiran sebuah negara itu perlu ditakbir dengan Islam. Sama ada berkaitan takbir urus, jenayahnya, muamalatnya, pendidikannya, segala perkara. Sebab itulah pentingnya Islam. Dan apabila kita sebut tentang politik, ia berkait dengan yang mana yang membawa kebaikan kepada rakyat. Itulah politik. Kaedah fiqh menyebut tasarrufur ra'i 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah itu kepada rakyatnya ialah bergantung kepada maslahah yang mana membawa kebaikan kepada rakyatnya. Sebab tu tidak ada sesuatu, bila sebut maslahah, tidak ada sesuatu yang mutlak. Ada kalanya masalah dianggap sebagai baik pada zaman ini, tapi zaman yang kemudian mungkin tak baik lagi. Maka dia boleh berubah. Sebab itulah seorang pemerintah, seorang hakim, seorang al-hakim dengan makna pemerintah, al-imam itu, seorang pemimpin itu, di antara syaratnya perlu seorang yang mujtahid. Kalau kita bincang dalam kitab-kitab lah, kalau nak cari orang yang mujtahid hari ini susah. Mereka perlu berbincang dari perspektif berbincang dengan kabinetnya, dengan esko-nya, nak buat sesuatu keputusan. Tak boleh buat keputusan yang mungkin keputusan individu ada di bidangnya, tapi ada keputusan-keputusan yang perlu keputusan bersama, memikirkan apa kesannya. So benda-benda seperti itu sangat penting. Jadi walaupun kita kata kita dah 60 tahun, masyarakat dengan tempoh 60 tahun daripada dulu sangat berbeza, tuan-tuan. Berbeza dari segi teknologi hari ini, dengan apa nama maklumat yang mereka perolehi. So politik betul perlu dikuasai oleh orang Islam, tapi bagaimana kita nak menggunakan politik itu melaksanakan Islam secara menyeluruh. Kalau secara drastik kemungkinan boleh memberi kesan yang buruk kepada sebuah negara, maka perkara itu tak boleh diutamakan. Kembali juga kepada pendidikan, sebab pendidikannya adalah berterusan. Manusia yang dahulu dididik 60 tahun dulu mati dah. Masa tu dia umur 20-an, mungkin hari ni dah 80-an, nak mati dah kan, 60 tahun dulu. Timbul yang baru pula, perlu dididik. Itu kata pentingnya. Kalau tak dididik mereka itu, mereka akhirnya membesar dalam keadaan nothing. Sebab tu pendidikan ni berterusan, dia bersifat berterusan. Kalau dalam setengah organisasi ataupun dalam setengah kod etika, kalau tuan-tuan tengok kan, sama ada kod etika, tak kira lah apa saja, adanya di sana program disebut sebagai continuous development. Betul tak tuan-tuan? Mesti ada. Makna pendidikan ni dia senantiasa berterusan. Kalau kita dah dalam bidang kita pun, tapi kita perlu ada, sebab benda yang berlaku ni kadang-kadang dia berubah, khususnya perkara-perkara yang telah disusun oleh manusia itu sih. Kita perlu up to date. So pendidikan berterusan, tak kira sampai bila. Tapi dalam masa yang sama kena cari jalan lah, bagaimana kita nak melaksanakan Islam secara menyeluruh. Sebab Islam tu bukan satu juzuk saja. Tapi bukannya kita fokus kepada juzuk tertentu, kita mengabaikan juzuk yang lain. Sebab itulah pentingnya kita beri kefahaman tentang Islam ini adalah agama yang menyeluruh. Agama yang menyeluruh. Tindakan pemerintah mesti berasaskan kepada maslahah yang membawa kebaikan kepada rakyat ketika dia memerintah. Walaupun dilihat tidak memberi kebaikan pada masa dulu, masa sekarang kebaikan, maka tekankan kepada itu. Sebab itu bukan senang untuk menjadi pemerintah. Bukan senang untuk menjadi pemerintah. Itu saya kata bukan senang. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afah ya akramal akramin walhamdulillah.